A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberikan nikmat sihat, nikmat iman, nikmat Islam untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan pada para penonton sekalian, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, moleklah sama-sama kita menadahkan tangan. Jom sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan perlindungan kepada diri kita. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin amin ya rabbal alamin. Para penonton sekalian, status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 13 hari bulan 4 2021. Kes baharu 1767 dan kes sembuh baharu alhamdulillah 1290. Dan duka cita dimaklumkan kes kematian baharu seramai 12 orang. Jom sama-sama kita berganding bahu, sama-sama untuk kita pertingkatkan SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Salam Ramadan, Ramadan Karim. Alhamdulillah, pastinya anda sedang melakukan ibadah puasa. Yang ini dah masuk puasa yang kedua. Dan alhamdulillah kita pun telah bersahur pada pagi hari, dan semalam kita berbuka puasa dengan pelbagai juadah, dengan pelbagai makanan, dengan pelbagai hidangan. Namun persoalan yang kita nak bincang pada hari ini adalah berkaitan dengan berbuka. Tapi bukan suruh berbuka ya, belum lagi ya. Namun begitu, dalam topik berbuka pada hari ini kita nak bincangkan tentang adakah berbuka yang kita lakukan itu banyaknya pembaziran, banyaknya berlebihan, dan ada juga yang kedekut. Bagi merungkai persoalan kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Baik. Syukur alhamdulillah. Sihat. Bagaimana dengan sahur tadi Ustaz? Dengan sahur kita pun bagus. Alhamdulillah Ustaz ya. Sebab apa sahur ni kita nak ambil berkat di dalamnya Ustaz ya. Nabi SAW sebut sahur barakah. Sahur mempunyai keberkatan. Jadi kena ambil sahur tadi supaya dapat keberkatan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan itulah kita boleh bertahan sehingga berbuka saya. Alhamdulillah. Baik, para penonton yang ingin bersama dengan Al-Fadil Ustaz boleh call kita di talian 1-800-881677 ataupun terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan anda. Baik, topik kita berbuka di antara membazir, berlebihan dan kedekut. Bagi mengungkap persoalan ini, mungkin ada sedikit mukadimah daripada Al-Fadil Ustaz tentang apakah itu sebenarnya berbuka itu sendiri daripada sudut perspektif Islam. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator Tanyalah Ustaz, Da'i Aiman. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah Iman, kita berada di dalam bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu taala, dan kita masih lagi berada di fasa pertama ni, rahmat Allah Subhanahu taala yang kita nak dapatkan, kita nak raihkan rahmat Allah Subhanahu taala sebagaimana Allah Subhanahu taala mengajar kepada kita dalam satu ayat Al-Quran. Ayat ini selalu kalau kita lihat di sana ada kurniaan Allah dan pemberian Allah, rahmat Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un."
Allah Subhanahu Taala menyebutkan dalam Al-Quran, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan kurniaan Allah, wa rahmatih, dan rahmatnya. Di sini kita lihat dua item atau dua perkara yang Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira dengan sebab dua perkara itu. Pertama, kurniaan Allah. Jadi bila kita sebut tentang bulan Ramadan, bulan yang diberkati Allah Subhanahu Taala, kenapa kita sebut selalu bulan Ramadan, bulan diberkati, bulan dirahmati? Sebab Allah Subhanahu Taala mengatakan itu fadlum min Allah. Maknanya kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala. Hatta kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Taala kerana Allah meletakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai puasa di bulan Ramadan. Umat terdahulu tiada. Walaupun kita tahu puasa yang terbaik, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan puasa yang terbaik iaitu puasa akhihi Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam puasa yang terbaik, iaitu satu hari puasa, satu hari berbuka. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Tetapi Nabi Muhammad SAW, Allah SWT meletakkan kepada umat Nabi SAW melalui kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpuasa di bulan Ramadan menjadi satu kewajipan kepada umatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu puasa di bulan Ramadan seperti mana umat terdahulu. Maknanya umat terdahulu pun pernah puasa. Bila sebut umat terdahulu pernah puasa, mesti mereka pun ada berbuka. Jadi di sana kita lihat kul bi fadlillah wa bi rahmatih, dan rahmat Allah Subhanahu taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fadailul a'mal yang kita selalu dengar, bulan Ramadan awalnya rahmat. Maka kita ni dalam awal-awal ni dai aman. Jadi kita ni nak jadi ahli Ramadan, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan Ramadan, mendapat pandangan Allah Subhanahu taala di malam pertama kita baru berlalu. Bila sebut tentang berbuka, apakah saranan Allah Subhanahu Taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, pertama memang kita wajib berbuka. Tak ada dalam Islam, syariat agama Allah Subhanahu Taala kita berpuasa terus memanjang. Kecuali dalam satu kisah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumunal ayyam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan pulang ke rumah. Jadi masa tu Nabi SAW tidak makan apa-apa lagi. Jadi bila sampai ke rumah, isteri Nabi SAW ditanya oleh Rasulullah SAW, apa aku nak makan hari ni? Jadi isterinya kata, abang, dalam rumah kita tak ada apa-apa, kosong. Subhanallah, ni rumah Nabi SAW. Rumah kita silap air bulan yang buka semalam masih ada lagi. Dalam peti ais. Dalam peti ais. Allahu Akbar, tu jauhnya kita dengan Rasulullah SAW. Itu pun ada orang mengatakan Rasulullah SAW ini macam-macam lah ditohmah kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat sirah Nabi SAW, kita akan lihat bagaimana Islam itu cantik pada pembawa yang sebenar, iaitu Rasulullah SAW. Tajuk pada hari ini pun berbuka di antara membazir, berlebihan dan kedekut. Masya Allah. Ini serampang tiga mata ni. Kat tengah-tengah tu berbuka. Kan kalau kita buat ni. Maka daripada gambaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya boleh bawakan, maknanya kita lihat berbuka. Disebutkan dalam riwayat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berbuka walau majjatu ma'. Kita hendaklah berbuka walaupun seteguk air. Maknanya kat sini berbuka tu wajib. Berbuka tu wajib, tapi disunatkan kita bersegera berbuka. Baik. Di dalam berbuka pula ada dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka, maknanya kita belanja dia makan ataupun kita jemput dia datang ke rumah kita untuk berbuka. Orang Melayu dulu tak tahulah suasana ni ada ataupun sudah kurang. Mereka saling bertukar juadah di antara satu sama lain. Kalau kita perasan benda ni sebenarnya sudah terhakis sedikit demi sedikit. Saya dulu masa kecil dulu, masa dengan ibu dan arwah ayah, selalu nak berbuka je mak kata, pergi bawa ni rumah ni. Kadang-kadang rumah sampai
selang berapa kan. Tapi hari ni sebelah rumah pun tak boleh nak boleh kongsi kita punya juadah. Sebab tu bila sebut pasal membazir ini, nanti kita akan lihat bagaimana konsep sebenarnya yang patut kita buat hari ini. Dan tahniah kepada yang memberikan saranan untuk bawa topik ini, kerana ini awal-awal supaya kita ada sifat kekitaan, bukan sifat kenafian. Sebab itu membazir adalah salah satu daripada perkara yang dilarang di dalam Islam. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang yang membazir ini seperti saudaranya syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah keluarganya syaitan. Kita hairan kenapa Allah SWT sebut di dalam makna di sini membazir itu adalah keluarganya syaitan. Mungkin ramai orang kita hari ini bila sebut membazir dia tahu apa? Membazir duit ataupun membazir harta. Ataupun membazir barang-barang yang ada pada kita. Tapi sebenarnya konteks membazir ni besar. Dia bukan hanya harta saja, hatta perasaan, jiwa, diri. Ini semua ada konsepnya dalam Islam membazir. Kemudian kita lihat berlebihan. Apa yang dimaksudkan berlebihan? Kalau kita lihat pula di dalam masalah berlebihan ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita supaya kita berpada-pada. Kan? Maksudnya kita boleh mengukur bagaimana ukuran yang kita ada. Maksudnya kalau anak kita seberapa begini, kita sendiri boleh ukur. Ini yang masalah berlebihan ni. Sebab itu kalau kita lihat di dalam wuduk sendiri, kan? Di dalam ibadah wuduk sendiri, kalau lebih pun makruh, kalau kurang pun makruh. Maknanya sebaik-baik sempurnanya ialah 3. Sebab itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Apa makna umat yang pertengahan? Makna umat yang pertengahan ini adalah umat yang akan menjadi saksi untuk umat terdahulu. Itu di antaranya. Umat yang ini adalah umat yang akan melepaskan kepada para nabi yang terdahulu ini untuk menjadi saksi. Yang tadi membukti saksi. Yang ketiga, umat ini adalah umat yang berada dalam pertengahan. Maksud umat yang berada dalam pertengahan, maknanya dia adalah umat yang akan menjadi penyelamat untuk kepada seluruh umat yang terdahulu, para nabi, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada seluruh hatta umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat terdahulu. Itulah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita sebut tentang berlebihan tadi, kita lihat juga di dalam Al-Quran mengenai perkara-perkara yang jangan berlebihan ni. Allah SWT sebut apa? Bari. Bari itu dalam khutbatul Jumaah. Selalu kalau kita akhir daripada khutbah itu, kita mengatakan apa dia? Innallaha ya'murukum innallaha la ya'murukum iaitu melakukan kemungkaran, lepas tu melampaui batas. Kan? Jadi di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah tak suruh kita melampaui batas. Makna bila sebut melampaui batas itu berlebihan. Berlebihan kepada kecintaan. Berlebihan kepada kasih sayang. Berlebihan kerana apabila kita berlebih, dia akan ada benda yang negatif. Sebab tu kita lihat di dalam, kalau orang Melayu ni kita tengok cerita lah kan. Kita nampak contohnya cerita anakku Sazali. Anak yang disayangi, kalau buat salah, perlu kena tegur. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita lihat Nabi itu tahu Nabi peramah, Nabi kasih sayang, tapi ada kalinya Nabi marah. Nabi kalau marah sehingga kan, tapi Nabi SAW tidak marah pada haknya. Tapi pada hak Allah SWT, Nabi marah. Nabi tunjukkan kemarahan tersebut. Jadi oleh sebab itu, perlu ada check and balance.
kepada perkara yang disebutkan tadi, iaitu berlebihan tadi. Dan kedekut pula, iaitu menyimpan sesuatu untuk tidak memberikan kepada orang yang lain, sedangkan orang yang lain juga itu berhak. Ini kedekut. Kedekut ini maknanya dia itu tidak merasa, sebenarnya kalau dai nak tahu, tiga-tiga ni sebenarnya dia menggabungkan satu perasaan. Apa satu perasaan dia? Iaitu perasaan dia kibir. Al-kibru. Al-kibru maknanya al-kibru batarul haq, iaitu ego itu, keegoan akan mematikan yang hak. Sebab tu bila kita lihat membazir. Kenapa dia membazir? Sebab dia ego dengan diri dia, dia rasa dia boleh buat apa saja, sedangkan Islam suruh berpada-pada. Berlebihan pun sama juga. Berlebihan dia nak tunjukkan apa yang ada pada dia, supaya orang nampak dia itu ada sesuatu. Dan kedekut menyimpan hak dia. Sebab tu kita ingat ada satu dekat Mekah sana ada dipanggil apa nama Jabal Sud, itu bukit hitam kan. Kenapa berlaku itu? Kerana di zaman dahulu ada orang yang dia tanam pokok, pokoknya sudah berbuah, tapi dia tak nak orang lain ambil, maka dia cepat-cepat nak ambil semuanya, sedangkan itu adalah bukan tanahnya sendiri, tapi bila dia nak ambil benda itu, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala panas petir, maka hitam segala, hangus semua. Tak dapat apa-apa. Dia tak dapat, orang lain pun tak dapat. Kan elok kita berkongsi sama. Maka inilah yang dianjurkan dalam Islam. Tidak boleh kita, walaupun ia betul berbuka, tapi macam mana kita nak membeza, kita nak berada dalam pertengahan. Jangan kita terlebih sehingga kan kita membazir. Kita nak berbuka ni, lalu kita pun pergi kita pergi ke bazar. Saya pun tak tahu nak kata bazar Ramadan ke, sebab ada yang kata ada yang tak ada. Saya pun tak pergi lagi bazar Ramadan. Tapi kita lihat kat sini, jangan kita bila nak makan semua benda kita nak ambil. Betul. Ini yang akhirnya jadi membazir. Dan kemudian berlebihan. Berlebihan bila kita dah sebut saja membazir mesti berlebih. Baik Ustaz. Berlebihan tu kita simpan dulu. Supaya apa? Supaya kita dapat bertenang dulu kan. Sebab saya ingat bila sebut pasal dulang Ustaz, letak makanan bagi kat jiran-jiran dan patah balik Ustaz, banyak pula lauk yang kita dapat daripada jiran-jiran kita. Itulah keberkatan dalam bulan Ramadan. Para penonton jangan ke mana-mana. Kita akan mendengarkan kupasan Al-Fadhil Ustaz selepas ini. Kita kembali semua dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita membincangkan pada hari ini topik berbuka, tapi jangan buka lagi. Bila masuk waktu nanti baru berbuka. Yang mana kita nak membincangkan di antara membazir, berlebihan dan kedekut. Dalam Islam ini tidak mengajar kita untuk berlebihan dan tidak begitu untuk kita kedekut. Nabi ajar kita untuk bersederhana. Baik Ustaz, ada satu soalan yang menarik daripada penonton kita di Facebook bersama dengan Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, selamat berpuasa dalam bulan puasa ini. Pertanyaan saya, yang mana lebih baik kedekut ataupun membazir? Mohon pencerahan Ustaz, #BTJK. Apa tu ya? Terima kasih Ustaz. Mak Etun, Pokok Mangga Melaka. Biar tahu jangan keliru. Dia pendek kan, short form Ustaz ya. Okey, yang mana lebih kita sebutkan lebih baiklah, kedekut ataupun membazir? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Terima kasih yang menanya Mak Etun. Baik.
Pertama sekali, di dalam agama kita, Islam ini ditunjukkan oleh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencucuri rahmat ke atas roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita nak bercakap tentang, sebenarnya nak bercerita tentang ilmu agama ini, kita menceritakan tentang batang tubuh yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi saya dah sebut tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan waja'alnakum ummatan wasata. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi umat yang pertengahan. Tidak terlebih dan tidak terkurang. Bila sebut tentang pembaziran, saya telah sentuh kepada bab pembaziran yang mana kalau kita lihat pembaziran itu mempunyai banyak bahagian. Kat sini saya boleh kongsi di dalam Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan di dalam pembahagian definisi pembaziran. Pembaziran itu terdapat lebih kurang 9 jenis. Pembaziran ilmu pengetahuan, iaitu membazir jika tidak diamalkan pada jalan kebaikan. Itulah maknanya bila sebut pembaziran. Sebab di sini kita kena lihat sebenarnya dua-dua sifat ini tak elok. Pembaziran adalah sifat yang Allah sifatkan kepada saudaranya syaitan. Lepas tu kita lihat berlebihan pula, dia adalah yang tadi ayat Quran yang saya sebut, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Iaitu melampau. Jadi dengan sifat melampau itu Allah Subhanahu taala tidak suka. Tetapi kita lihat di sini ada sebahagian ulama mengkedepankan pembaziran. Ada sebahagian ulama mengedepankan kedekut tadi. Sebab apa? Sebab dua-dua sifat ini dicela, tetapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu taala meletakkan. Contohnya yang tadi innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir ini adalah saudaranya syaitan. Maka syaitan digambarkan dengan orang yang membazir tadi. Maknanya sifat membazir itu sifat syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam masalah pembaziran tadi yang saya sebut sebagai pembaziran 6. Kalau dilihat di sini ada pembaziran ilmu pengetahuan, pembaziran amalan, pembaziran kekayaan, pembaziran hati, pembaziran tubuh badan, pembaziran cinta, pembaziran masa, pembaziran akal, pembaziran zikir. Ini semua terkandung oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala meletakkan pembazirannya. Jadi maknanya kat sini, jangan kita ingat membazir ni hanya air yang dibuang ke makanan yang dibuang. Sebenarnya besar. Pembaziran hati pun bazir juga. Jadi dua-dua gabungan ni sebenarnya terletak pada yang saya sebut tadi, perasaan kibir, iaitu ego. Jadi dua-dua perkara ini perlulah dijauhkan kerana ia termasuk di antara sifat mazmumah. Sifat yang dicela oleh Allah SWT, sifat yang dibenci oleh Islam. Ini yang lebih kurang jawapan untuk namun begitu Ustaz, bila kita melihat perbezaan ini, maka ia lebih cenderung kepada kedua-duanya tidak baik dalam Islam, namun lebih cenderung kepada kedekut Ustaz. Supaya membazir ini disebutkan nisbahnya seperti kawan syaitan. Begitu Ustaz ya. Baik, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum, kita bersama dengan Encik Omar Abdul Majid. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Ahmad Sahdan. Saya Omar Abdul Majid. Ya betul, Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa kepada Ustaz dan Dai ya. Hari ini hari kedua kita puasa, selamat puasa ya. Selamat puasa. Selamat puasa. Jadi begini soalan saya Ustaz. Ustaz ada menyebut tadi mengenai pembaziran ya. Kita ni Ustaz kalau masa nak buka puasa ni, kalau lebih-lebih lagi kalau ke bazar Ramadan tu semua kita nak beli. Semua kita nak makan kalau boleh. Memang nak betul semua. Air tu kalau 10 jenis lah kita nak beli. Kalau nasi tu lauk apa semua bukan main banyak. Jadi sampai ke rumah tak makan juga. Lepas tu berlebihan atas meja. Berlebihan atas meja sampai masa buka tak makan pun. Nak sedekah ke jiran, buat kata Ustaz tadi nak hantar ke jiran-jiran kedekut pula dah. Rasa macam tak cukup. Yang atas meja tu sedangkan berlebihan banyak dah Ustaz. Jadi soalan saya, apakah
ada ke apa barakahnya? Kalau kata-kata kita nak pahala, bukan kita nak apa masa buka ya. Jadi kalau dah begini pembaziran, ada situ berlebihan banyak makanan, lepas tu kedekut pula nak bersedekah kepada jiran tetangga, apakah ini boleh dikatakan sebagai pahalanya kurang ke bagaimana ke Ustaz status puasa kita ni? Kerana kita rasa semuanya ada di situ, kedekut pun ada, pembaziran pun ada, berlebihan sangat pun ada, makan pun kadang-kadang sampai tak boleh nak tarawih pula dah. Jadi itu soalan saya, apakah ini yang boleh ke pahala banyak ataupun barakah kita berpuasa sehari suntuk dan apabila buka jadi begini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa ini kita mencari rahmat, kita mencari barakah. Tapi yang dapatnya adalah membazir, berlebihan dan kedekut. Adakah masih ada lagi rahmat dan barakah itu Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Encik Omar, Tuan Haji Omar, daripada Pekan. Alhamdulillah, bila kita sebut tentang ibadah ini dia ada ibadah mahdhan. Ibadah mahdhan iaitu ibadah khalis yang diletakkan untuk sebagai perkara yang fardu, sebagai yang rukun, iaitu kita sebut sebagai rukun Islam. Dalam rukun Islam itu ada puasa, ada menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, ada berpuasa di bulan Ramadan. Maka di sana tanggungjawab setiap hamba Allah SWT, sama ada yang sudah sampai syarat sah, syarat wajib ini tadi, Islam, baligh, sudah cukup umur, berakal, wajib dia berpuasa. Maka ini bahagian puasa itu sendiri perlu menyampaikan kepada haknya. Sebab itu kalau kita lihat di dalam puasa ni terbahagi kepada 3 bahagian. Konsep puasa tadi akan keluar pada 3 bahagian. Bagaimana kriteria orang yang berpuasa? Pertama dipanggil puasa awam. Puasa awam maknanya puasa orang-orang yang awam. Apa puasa orang awam? Maknanya sekadar cukup syarat. Maksud cukup syarat iaitu menahan diri daripada makan, daripada perkara yang membatalkan puasa. Selalunya yang kita letak 3 ataupun 4, iaitu makan dan minum, kemudian bersetubuh, kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kan? Ini 4 perkara. Tetapi kalau kita lihat, ini adalah perkara orang yang pertama. Maksudnya golongan yang mula-mula nak faham puasa, inilah dia. Tapi bila kita dah tahu, kan, kita akan jaga pula. Sebab itu ada perkara yang membatalkan puasa dipanggil zahir. Ada perkara yang membatalkan puasa dipanggil batin. Batin itulah yang dikatakan yuftiruhunna, kan, itu telah berpuasa, telah berbuka kamu walaupun kamu itu berpuasa. Maknanya pahala puasa. Terbatalnya pahala puasa, bukan batalnya puasa tadi. Maka di sana kita akan lihat apa dia? Ghibtah, Allahumma salli perkara-perkara yang 7 itu adalah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. An-namimah, kizib, penipu, itu semua adalah ghibtah, mumpat. Ini semua adalah perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Bila sebut tentang berlebihan apa semua ini, ia termasuk di antara benda yang boleh menyebabkan kurangnya pahala puasa. Kurangnya pahala puasa. Sebab apa? Sebab di sana ada perkara-perkara yang boleh mengganggu kita punya amalan tadi. Sebab macam orang kata kita nak sampai satu tujuan, tapi tujuannya sampai. Maksudnya puasa tu sampai, tapi di antaranya tercuri-curi. Kan? Tercuri-curi. Kejap pergi kat sini, dia kena ambil. Kena ambil. Maknanya tak sempurna kita punya maksud puasa tu. Sedangkan puasa tu sebenarnya di antara maksud puasa iaitu menyedarkan diri kita akan kesian kepada orang yang tak ada apa-apa. Ini bila nak berbuka semua dikumpulkan. Sebenarnya dia bukan apa, dia masalah dia. Sebab kita berbuka ni sekali je. Jadi masa kita berbuka puasa tu yang kita kumpulkan semua tu. Kalau andai kata kita makan sampai 3 kali, rasanya tak sampai macam tu. Kan? Maknanya letak, okey ni sikit. Tapi sebab kita ni. Yang keduanya, yang membeli. Yang membeli. Contoh dalam rumah tu ada 5 orang. 5-5 ada kuasa membeli. Kan? 5-5 kerja. Apa yang akan berlaku?
Penuh lah Ustaz. Penuhlah macam itu. Kenduri macam tu. Tapi macam dai cakap tadi, saya pun subhanallah, itu yang dikatakan keberkatan tu. Kadang-kadang kita bagi juadah kat jiran sebelah. Satu lauk je Ustaz. Satu lauk. Tapi rupanya dia pun ada dia letak. Kan? Jadi akhirnya pergi sini dapat satu lagi juadah, satu kali. Itu yang akhirnya. Sebab tu yalah, kita sebenarnya nak salahkan orang peniaga pun tak boleh juga. Dia pun nak hidup juga. Dia nak meniaga. Kan? Dia pun nak menyara diri dia. Kehidupan lebih kurang hari ni yang pandemik macam ini. Maka kita, orang kata, tengoklah pada diri, kata pepatah Melayu, tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya iman. Kita ni nak beli ni, nak berbuka ni panjang ke masa? Nak makan ni panjang ke masa? Maknanya tengoklah berpada-pada dalam keadaan kita berbuka tadi. Okey, baik Ustaz. Kita ada pemanggil di talian. Kita bersama dengan Puan Robizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Dai dan Ustaz. Selamat puasa Puan. Silakan. Okay, saya nak tanya bagaimana caranya kita nak melatih diri kita juga dari sebab membazir di atas macam rezeki yang kita ni lah, membazir atas rezeki yang kita ada. Terima kasih Puan. Sama-sama. Macam mana kita nak melatih tu Ustaz? Sebab apa perkara ini kadang-kadang dah menjadi kebiasaan. Di atas meja mesti ada roti john ataupun martabak. Kalau tak ada, tak berbuka, istilahnya tu Ustaz. Jadi bagaimana kita nak melatih untuk kita ni daripada sekarang sedikit demi sedikit, dan lama kelamaan mungkin kita boleh terbiasa untuk tidak melakukan pembaziran tu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih puan yang bertanya, Robizan. Okey, baik. Puan Robizan, terima kasih soalan yang diajukan. Kita nak mentarbiah diri kita, inilah bulannya. Ini namanya bulan tarbiah. Automatik bila sebut bulan tarbiah, dia lain tau Dai. Kita kena lihat bukan bulan belajar, maknanya kita nak belajar sesuatu baru ambil ilmu. Tapi kebanyakan kita dah tahu. Kalau tanya soalan, kalau kita membazir apa? Tahu. Kalau kita kedekut apa? Semua tahu. Tapi tarbiyah ni, dia bukan satu konsep yang dia tarbiyah ni orang Melayu dulu kata apa? Paksa diri. Ada yang kata Allahumma paksa. Dia bukan, ya betul, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Dengar ya. Ada orang gunakan ayat ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada dalam paksaan pada agama, ini ada dua perkara. Pertama, tidak ada paksaan dalam agama, iaitu orang kafir kita paksa masuk Islam. Itu tak ada. Tapi kita paksa diri untuk puasa. Kita tunjukkan akhlak. Bila kita tunjukkan akhlak, mereka suka tengok akhlak itu, akhirnya insya-Allah hidayah sampai dia masuk Islam. Itu namanya Allahumma paksa. La ikraha fiddin. Yang kedua, Allah tidak memaksa kepada kita perkara-perkara yang sunat. Ya betul, perkara yang sunat kita digalakkan, targhib. Targhib, kita digalakkan untuk buat perkara-perkara yang sunat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama sekali menunjukkan perkara-perkara yang bukan yang saya sebut tadi, ibadah mahdan tadi. Puasa, solat 5 waktu sehari semalam, berzakat. Tapi Nabi SAW orang yang pertama sekali memberikan hak. Kadang-kadang Nabi SAW memberikan sesuatu benda yang Nabi tak ada. Itu dah luar biasa. Nabi SAW yang tadi sebut kedekut tadi. Tapi kita nampak hari ini apa yang saya ada. Kan? Tapi Nabi SAW hatta kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini memang peristiwa betul. Nabi SAW mendatangi orang susah, orang ni, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Nabi yang kaya, berikan pemberian atas nama aku. Masa tu Sayyidina Umar, kalau tak silap, dia kata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adakah ini engkau diutuskan? Berubah muka Nabi Muhammad SAW. Lalu masa itu ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, tidak akan fakir orang yang memberikan. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan segala pemberiannya
yang maha kaya daripada segala pengurniaan daripada langit dan daripada bumi akan mengeluarkan kepada orang yang memberikan. Maka Nabi SAW senyum. Nabi kata, inilah sebab aku diutuskan. Maknanya kat sini kita nak lihat bahawasanya benda ini tak boleh tidak mesti dididik. Mesti tarbiyah ni sebenarnya paksa diri. Kalau waktu bulan Ramadan susah nak berderma, susah nak membantu, kan, susah nak melihat kesusahan orang lain, maka dia takkan berlaku pada bulan yang lain. Dia takkan berlaku. Sebab bulan Ramadan ni adalah bulan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan segala pintu orang-orang nak buat kebaikan. Jadi oleh sebab itu bulan Ramadan ni memang bulan yang kita nak tak nak perlu paksa diri. Kalau nak bantu, sedekah, derma. Jangan pula ada satu statement pula kata minta. Dia bukan masalah minta. Dia masalah kadang-kadang kalau tak diminta, kita berikan kepada tak pada tempatnya. Kalau ada orang, ada juga yang mengatakan, minta maaf saya cakap, ada ustaz yang buka sekolah. Memanglah bukan itu tujuan mereka. Bukan itu tujuan mereka. Tapi dalam keadaan mereka membuka pengajian ilmu, mereka membuka tahfiz, mereka membuka... Sebenarnya, inilah duit-duit saluran yang ada pada orang-orang kaya, orang korporat, orang besar-besar ni, ialah untuk membantu. Berikan duit pada tempatnya. Maka oleh sebab itu, benda ini adalah kedua-duanya perlu ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dua-dua adalah untuk membuat kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena paksa diri kita baru benda itu boleh berlaku. Bukan waktu lapang tu Ustaz. Ya, kadang-kadang setengah orang ni dia kata nantilah free nanti aku bacalah Quran. Free nanti aku buatlah kebaikan. Ada duit-duit lebih Kang, barulah aku sedekah. Sedangkan dalam konsep ibadah ni kena paksa diri Ustaz. Yalah, syurga itu bukan murah. Jadi usahanya perlu indah. Betul. Dan kita berehat seketika para penonton, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Inilah dalam kehidupan kita, kita perlu berbuka saat pada waktu yang telah ditetapkan. Namun begitu, berbuka ini kita perlu lihat adakah makanan kita itu berlebihan ataupun makanan itu membazir. Nah, yang paling penting dalam kehidupan kita ini, kita perlu mengamalkan sunnah Nabi SAW, iaitu bersederhana dalam melakukan apa sahaja perbuatan. Baik Ustaz, kita nak membincangkan lagi tentang topik berbuka ini. Ya, bila sebut berbuka, semua cerah mata. Ya, walaupun masa masih panjang lagi untuk berbuka, Ustaz. Ya. Okey, baik. Kita nak pergi kepada soalan sahabat kita di Facebook, Ustaz, bersama dengan Intan Zurina Abdul Malik. Yang mana soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Ida warga Tanyalah Ustaz, kita sering melihat hotel dan restoran mengadakan bufet berbuka puasa di bulan Ramadan dengan 100 jenis hidangan. Mohon pendapat Ustaz tentang isu ini. Terima kasih. Ini banyak Ustaz. Banyak pakej-pakej untuk bulan Ramadan ni. Ya. Sampai kita tengok menu pun terkejut kita. Ya, dengan hidangan tersebut. Dan akhirnya pergi ke mana? Pergi ke tong sampah juga akhirnya Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Intan Zurina Abdul Razak puan. Bila sebut tentang waktu berbuka, pembahagian dalam perniagaan, kita kena lihat juga. Ini berniaga juga. Saya berniaga daging. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang biasa dah berniaga daripada awal pagi sampai petang, tapi bulan Ramadan mereka ni berniaga tu, kalau di Mesir, dia makin malam makin lagi
Lagi meriah. Lagi meriah. Maksudnya sampai pagi. Sampai sahur. Jadi kalau kita lihat hotel, memanglah dia punya operasinya pula lagilah makan belanja. Jadi sebab tu dia akhirnya bagikan menu-menu yang besar-besar ataupun yang banyak untuk orang kata apa ya, untuk menarik minat orang. Maka dia fikirlah untuk meletakkan dia punya menu dia supaya perasaan orang tertarik. Perasaan syarikat-syarikat, company nak buat berbuka bersama dekat dalam hotel. Kan? Jadi oleh sebab itu pihak hotel memang dia punya kehendak untuk cari zabain, pelanggan klien pelanggan kan. Tapi orang yang membeli ni dia ikut je lah, kalau dah ada dia belilah kan. Ya. Jadi kalau kita lihat kat sini sebenarnya kita tak boleh, Islam ni jangan kita pandang pada satu aspek saja, tapi dia kena buka luas lah. Buka luas. Sebab tu dalam masalah fatwa pun kadang-kadang benda ni dia perlu lihat pada keluasan si'ah. Inna dinaka la sa'ah. Maknanya agamamu itu mempunyai keluasan. Cuma tengoklah juga dalam, dia kata tadi apa, 100 jenis hidangan. 100 jenis hidangan ni akan berlaku. Dia akan berlaku. Mesti, saya tak tahulah dalam bidang hotel ni, tapi bila kita sebut 100 jenis hidangan, pasti akan berlaku juga ada pembaziran. Kan? Pembaziran itu maksudnya akan ditanggungjawablah dengan orang yang membuatkan apa yang telah disusun, menunya apa semua. Tetap kalau benda tu memang banyak membazir, mungkin juga kita tak tahu. Mungkin dia ada certain masa, mungkin dia akan kata ini duit makanan-makanan ni kita sedekahkan pada yang baki ni, ataupun kita sedekahkan. Ini khususnya kepada penguasa-penguasa hotel lah. Kalau andai kata kita membuang makanan yang berlebihan tu, dosa kita. Sebab tu ada sebahagian orang, sebahagian macam orang yang menuntut ilmu ni, dia tak nak buka restoran. Dia tak nak buka tempat makan. Sebab apa? Sebab dia takut. Sebab kalau dia buka makan, nantilah kali kelongkang jadi. Buka. Lepas tu macam saya belajar dulu pun dekat Yaman pun, di Hadramaut. Memang ada binatang-binatang yang kita sediakan untuk makanan tadi. Maksudnya makanan baki-baki tadi dah standby dah. Standby. Maknanya kambing-kambing kita, unta-unta semua diberikan balik. Makanan-makanan tu. Maknanya di recycle balik, Ustaz. Maknanya jangan kita cukup hanya sekadar kat hotel tu, lepas tu kalau tak makan, akhirnya kelongkang. Dan trend sekarang ni, Ustaz, bila kita sebut makan di hotel ni, ada sebahagian yang hartawan ini dia nak mendapat pahala yang berganda dalam memberikan orang berbuka puasa. Jadi salah si Cik ni dia nak tanya satu soalan, Ustaz. Adakah berbuka puasa di hotel dengan menaja anak-anak yatim dan golongan fakir miskin itu dianggap membazir, atau ianya satu trend pada zaman sekarang? Dan jika dilihat orang biasa-biasa yang membeli juadah berbuka, membeli makanan dalam jumlah yang banyak kerana hawa nafsu hingga melakukan pembaziran juga. Bagaimana Islam mengajar umatnya supaya bersederhana dalam segala hal agar tidak berlaku pembaziran yang berlebihan dan saling berkongsi rezeki agar dijauhkan dari sifat kedekut. Mohon ulasan ringkas dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Berbuka di hotel tadi, Ustaz. Tapi ditajanya anak-anak yatim dan sebagainya. Maklumlah, jarang-jarang Ustaz dapat makan spesial macam tu. Jadi sambungan daripada tadi, Ustaz. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertama sekali, dalam konteks kita berbelanja, jangan kita berlebihan, tetapi jangan tak ada langsung. Maksudnya kita perlu belanja orang. Sebab Nabi SAW sebenarnya diambil daripada konteks hadis yang Rasulullah SAW ajar, barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, sesungguhnya dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang berpuasa tadi. Tanpa kurang sedikit pun daripada ganjarannya. Maksudnya, cuba bayangkan, kalau diberikan berbuka puasa untuk orang-orang yang betul-betul memerlukan,
betul-betul memang tak susah nak dapat makanan. Dan sebenarnya bulan Ramadan ni lah, kalau kita tanya dengan pihak pengusaha-pengusaha sekolah tahfiz, pengusaha-pengusaha anak yatim. Memang bulan Ramadan ni lah bulan yang kira ada sedikit keuntungan lah, keuntungan kezahiran, kebendaan, keuntungan kezahiran. Maksudnya masa itulah mereka dimuliakan. Memang tengok dekat company, syarikat, korporat mesti ada nama-nama senarai-senarai anak yatim, rumah-rumah anak yatim, tahfiz yang mereka kategorikan untuk memberikan. Betul ni. Ini benda ni pasti berlaku. Maka ini dinamakan konsep kita mengingati orang yang susah. Dalam Islam memang ada konsep ini, dan dalam Islam perkara ini tidak akan timbul melainkan datangnya bulan Ramadan. Maka saya memuji kepada pihak-pihak company-company, syarikat-syarikat yang ada sifat ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah mencari orang yang susah. Tak ingat ke ketika mana Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW dalam masa tu kisah ini kisah yang masyhur, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah datang kepada Sayyidina Abu Bakar nak minta makan. Nak minta makan. Abu Bakar kata, aku tak ada apa-apa wahai Abu Hurairah. Lepas tu cakap dengan Omar, Sayyidina Omar bin Khattab. Sayyidina Omar pun kata, aku tak ada apa-apa. Lalu kata, jom kita pergi jumpa Rasulullah SAW. Ya salam. Ini umat para sahabat dulu, mereka ni sampai makan pun nak cari Rasulullah SAW. Itu Allah menunjukkan betapa kasih dan sayangnya para sahabat dengan Rasulullah SAW, sebab Nabi Muhammad SAW betapa prihatinnya kepada para sahabat Nabi SAW. Ini khusus pada diri saya, macam tuan-tuan guru ni. Sebenarnya kadang-kadang bukan dia fikir orang lain bagi dia. Ya. Dia fikir macam mana dia nak buat program untuk bagi orang. Betul. Kan itu sebaiknya. Ya. Jangan kita asyik sibuk nak orang bila nak belanja saya, bila nak bawa saya, bila nak ni. Kita ni sendiri. Sebab itu Rasulullah SAW. Jadi ketika mana Allah SWT, ketika mana Abu Hurairah datang, saya nak memendekkan cerita itu, ramai yang tahu, datang pula ada susu. Kan, susu. Lalu Rasulullah kata, susu tu dalam satu jug saja. Satu bekas saja. Sayyidina Abu Hurairah digelar sebagai golongan sufah. Golongan sufah ni maknanya yang duduk ditetapkan oleh Nabi SAW di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW kata, ya Abu Hurairah, dekat Masjid Nabawi ada berapa orang? Dekat masjid ada berapa orang? Dia Rasulullah lebih kurang dalam 70 orang. Rasulullah kata, panggil semua. Panggil semua. Dah. Semua. Sayyidina Abu Hurairah dah. Panggil semua. Kan? Maknanya kat sini kita nampak tak? Benda yang sedikit, tetapi bila ada barakah, ada rahmat, dia akan jadi banyak. Sampai 70 orang habis minum. Rasulullah suruh Sayyidina Abu Hurairah panggil orang-orang yang 70 orang tu duduk sebelah Abu Hurairah. Rasulullah suruh minum. Minum seorang. Sampai dia kenyang. Balik. Air masih ada lagi. Abu Hurairah kata, aku lihat air ada lagi. Jadi oleh sebab itu, ini ada sifat. Maknanya syarikat-syarikat ni semua, ini tak ada. Ini bukan cuma. Cantiknya lagi. Bagus. Kalau boleh teruslah. Jangan hanya tunggu Ramadan saja. Teruskanlah. Bantu projek-projek yang membantu orang susah ini memang patut kita utamakan. Memang kita, bahkan macam tadi saya kata, syukurnya, terima kasih orang kepada Allah, orang yang lebih susah akan lebih tinggi kesyukurannya kepada Allah SWT. Maka lebih lagi, akan lebih lagi. Maknanya lebih susah lagi, lebih susah. Sebab tu kita kadang-kadang orang pergi umrah. Ustaz, saya pergi umrah tiap-tiap tahun. Ya, kita tahu dia orang kaya. Saya pergi umrah tiap-tiap tahun. Tapi kita tanya, Tuan, Datuk, Tan Sri, kalau Tan Sri cari orang yang paling susah, Tan Sri sponsor dia. Sponsor dia pergi hantar kat Mekah. Agaknya macam mana? Kan kita hari ni kalau pergi Mekah,
tahun pertama kita pergi, tahun kedua mungkin dia punya feeling dia tu dah tak sama macam tahun pertama. Kalau tahun ketiga, tahun ke-10 pergi macam mana? Akhirnya tu yang jadi hanya semata-mata nak rehat. Tapi kalau kita sponsor yang lebih susah, jadi benda ini cantik kalau berdapat berterusan. Pernah sekali Ustaz dia buat surprise kepada tukang sapu sampah. Bahawa pakcik ada hadiah dan diberikan dapat pergi umrah Ustaz. Sujud syukur pakcik sebut. Mungkin dah bertahun-tahun, berpuluh tahun menunggu nak pergi menunaikan umrah dan kali itu mendapat hidayah. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Kak Iyat, Bandar Tasik Puteri. Apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah Da'i. Oh, hari ni call ya Kak Iyat ya? Okey, hari silakan. ini Alhamdulillah dapat tembus di talian. Bukan Alhamdulillah, mudah tu. rezeki Kak Iyat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, masalahnya Ustaz, kita ni kadang sebab kita ni punya kuasa beli, kita dengar viral bazar Ramadan sana, oh kuih tu sedap, kuih ni sedap, menu tu sedap, kita pun pergilah beli. Tapi bila balik rumah Ustaz, kita makan, kita rasa Allahu Akbar, tak kena dengan selera kita. Yang kita dengar tu lain. Ataupun mungkin selera kita manusia ni kan tak sama. Lepas tu Ustaz, di kejiranan kita pun kadang kita lain-lain negeri. Macam mungkin kita kata Kelantan tu masakan dia manis sikit. Tu bila kita makan tu, Allahu Akbar, tak kena juga dengan selera kita. Akhirnya benda tu tak makan Ustaz. Adakah dikira membazir tu Ustaz? Atau macam mana kita nak buat tu? Itu saja Ustaz Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita akan jawab soalan ni selepas ini. Sebab bila cakap pasal lauk-lauk ni, lapar pula rasa kan. Baik Ustaz, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tadi kita ada satu soalan yang cukup menarik lah Ustaz daripada Kak Iyat. Dia tanya apa, kadang-kadang jiran kita ni rajin bagi Ustaz. Tapi masalah kita ni tak kena ditekak Ustaz. Makan-makan tak pergi tak makan ya. Jadi ketika itu Ustaz, kita terpaksalah buang lauk tersebut sebab kita tak boleh nak makan lauk tersebut. Mungkin faktor terlebih pedas ke, ataupun jenis berlainan negeri. Kelantan masak cara lain, Terengganu cara lain, Johor cara lain, Perak cara lain. Jadi lauk-lauk tersebut kita tak biasa nak makan. Dan tak ada siapa nak makan dekat rumah sebab maklumlah duduk berdua je Ustaz. Jadi adakah perkara itu salah Ustaz kalau kita dah tak boleh makan dan kita buang? Ya. Cantik. Alhamdulillah. Ini sebenarnya bila sebut yang ini saya teringat Rasulullah SAW. Dia ada dua kisah yang berlaku pada Rasulullah SAW yang saya ingat. Mungkin ada banyak lagi. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW disifatkan di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian baginda Rasulullah SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seronok dengan sesuatu pemberian, Nabi akan tunjukkan sifat Nabi rasa seronok. Maknanya bila ada benda yang seronok, Nabi akan tunjukkan keseronokan Nabi. Nabi akan rasa seronok, rasa bangga, tetapi apabila benda itu tidak mengujakan Nabi, tidak mengujakan Nabi, maknanya tidak terujakan hati Nabi, tidak menyeronokkan hati Nabi, khususnya makanan, Nabi tidak akan mengaibkan makanan tersebut. Contohnya suami, kalau isteri masak, apa ni? Awak ni tak ni ke? Kan? Dah 7 tahun dah kahwin. Dah 7 tahun ni terkahwin awak ini. Itu cerita Allah, alhamdulillah. Kan awak tahu apa kesukaan saya sambal belacan. Kenapa kamu tak masak dengan sambal belacan? Jadi nak ceritakan kat sini, memang benda itu mana orang tahu kita punya keseleraan kita. Jadi kita tak suka, kita tolak. Itu memang tak ada masalah sebenarnya. Kita ialah maklumlah, minta maaf cakap.
Pertama, di dalam bulan Ramadan, semua orang yang masak tu pun mungkin dia hanya rasa sikit saja kan. Dia tak boleh nak rasa seluruh. Lepas tu tempoh masakan dia tu mungkin agak lama. Jadi mungkin dah berubah. Ini semua yalah, peniaga ni pun kadang-kadang dia punya dia punya SOP lah kiranya. Dia nak sampaikan makanan tu pun sebagai semuanya terbaik pun tak tentu juga. Tapi berat juga kalau semuanya tak sedap tapi dia jual juga. Kan? Jadi maknanya benda macam ini dia kena tengok semua bahagian. Tu saya kata, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pernah menegur anak Nabi SAW, Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah dalam keadaan makan tadi bertercicir. Tercicir makanan tadi, sisa-sisa makanan. Lalu Nabi SAW kutip balik. Nabi kutip balik. Maka Nabi SAW kata, ya Fatimah, jangan membazirkan ini. Maknanya ini pun di antara kategori membazir. Sebab tu kalau kita lihat ada sebahagian madrasah dia ajar anak muridnya walaupun makan, kita kan hari ini ada safrah lepas tu ada talam, yang jatuh kat luar daripada talam ni tadi dia boleh ambil balik, letak balik. Maka itu di antara kategori membazir kata Nabi SAW. Oleh sebab itu kita macam tadi kata tak sedap, maksudnya kita tak selera lah dengan keseraan kita ambil makanan lain. Okey. Tapi makanan tadi jangan cepat dibuang ke tempat lain, buang ke tong sampah Kalau ada kita tahu dekat tempat-tempat kita, tapi ini pun berat juga. Kenapa? Sebab kita telah memberikan benda yang tak elok. Itu kalau tak elok. Tapi kalau elok, tapi kita tak selera, kita bagi kepada sekolah tahfiz ke anak yatim ke, tak mengapa. Boleh. Kalau macam isteri saya, Ustaz, dia modify balik, Ustaz. Sebab dia sayang lah makanan tu dah elok. Makanan tu okey je sebenarnya. Tapi nak bagi kena selera kita, kadang-kadang kita ni suka pedas sikit. Jadi kita tambah je pedas, Ustaz, kan? Okey, Ustaz. Jadi bila kita sebut berbuka ni, Ustaz, momen yang paling seronok sekali adalah bila dapat berbuka dengan ibu ayah lah, Ustaz, kan? Allah, perkara tu yang paling kita seronok sekali. Tapi nak buat macam mana, dah PKP ni tak boleh lah nak balik rumah mak ayah. Tapi mana tahu dapat rezeki kita berbuka dengan ibu dan ayah kita. Jadi inilah keindahan dalam kita berbuka. Namun begitu Ustaz, kadang-kadang mak ayah kita ni, mereka ni ada favourite dia orang. Ada perkara yang mereka ingini, kuih itu, kuih semprit, kuih macam-macam kuih, Ustaz. Baik, dan ketika itu, Ustaz, makanan sebenarnya dah banyak dah atas meja, macam-macam makanan. Tapi dia pesan, kata Aiman, nanti balik nanti jangan lupa beli martabak. Ayah favourite sangat. Ni mak kau ni suka roti john. Jangan lupa beli air tebu. Air soya pun beli sekali. Kita pun kata, alamak, makanan dah banyak dah ni, Ustaz. Jadi kita ada dua perkara di sini. Sama ada kita nak mengelakkan pembaziran ataupun ialah, Ustaz, nak jaga hati. Bagaimana tu, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, dalam kita berbuka di rumah ni, kita pun tahu siapa yang ada dalam rumah tu. Melainkan kita tak tahu dalam rumah tu siapa yang ada. Jadi kita dia kat sini pun kenalah juga ada 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 komunikasi lah di antara orang yang kat rumah dengan orang yang nak balik rumah ni. Tanyalah sikit, kat rumah ada apa kan? Atau kalau ayah pun minta pun, kalau ibu minta pun, jadi maknanya kita tengok makanan yang diminta tu berapa banyak kita nak beli kan. Mungkin kita pun suka. Jadi kita punya selera tu kita kurang lah. Jadi maknanya janganlah kita terlalu ikutkan ikutkan hati, ikutkan perasaan kan, nak beli semua. Jadi kat sini juga kena dia panggil apa? Kontrol. Kontrol ourselves lah. Kita maknanya kita kena tengok apa yang saya nak beli. Okey, saya dah beli ni. Wah, ni dah lebih ni. Dah cukup. Jangan pula tetapkan pandang semua. Kalau boleh nak ya terjawal nak tawaf kan? Nak tawaf semua. Tak perlulah. Ambil sikit je sudahlah kan. Dah plan siap. Kan, ataupun dah letak dah apa nak beli, murtabak ke, air ke. Air pula tengoklah juga.
air berapa jenis. Okey, contohnya 2 jenis. Okey, tapi tengok berapa orang yang agak-agak boleh minum. Jadi maksudnya kat sini tak adalah dia jadi membazir tu. Yalah, tebu hari ni, esok temikai pula. Ya. Gitu. Macam tu lah. 30 hari berbuka. Tak apalah. Okey, hari ni mangga. Esok temikai. Lusa. Jadi macam tu. Janganlah asyik. Jadi dia benda ni sebenarnya benda yang boleh kita fikir. Tapi kadang-kadang bila berlaku depan kita, tu kita tak fikir. Last kali bila dah bila dah ada depan tu, banyak. Betul, Ustaz. Jadi kenalah ada perancangan jugalah. Maknanya, Ustaz, kadang-kadang bila kita dalam keadaan lapar ni luar kawalan, Ustaz. Sebab itulah orang tua kata kalau nak pergi shopping ni, perut kena kenyang dulu. Ya, betul. Tapi dalam kita sebelum berbuka puasa ni, perut lapar, jadi semua nampak sedap. Katanya nanti menyesal. Esok kalau tak minum, teringat-ingat air mangga. Baik, Ustaz, kita ada soalan bersama sahabat kita di Facebook bersama dengan Mazni Hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pesan kepada isteri baginda agar memperbanyakkan kuah supaya dapat diagihkan kepada jiran tetangga. Permasalahannya sekarang ni, kita memberi lauk yang banyak kuah dari isi. Nanti jiran menganggap yang kita ini kedekut. Apa saranan Ustaz untuk situasi begini? Bagi juga atau tahan pemberian? Daripada memberi menyakitkan hati, lebih baik menahan pemberian biarpun dikatakan kedekut. Betulkah hujah saya tu, Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey, Ustaz. Nanti orang kata, alamak, kalau macam ni baik tak payah bagi. Ya, setakat kuah je. Mana duk cedok, mana ayamnya? Apa kata Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang bertanya Puan Mazni Hasan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentang makanan. Kalau saya nak bawa sedikit tentang apa yang dimakan oleh zaman para sahabat dulu. Para sahabat makan jenis bukan macam kita orang Melayu. Kita orang Melayu ni suka makan berlauk. Lauknya tahu ni lauk yang ada kuah. Lauk yang ada kuah bercampur. Memang orang Arab, kalau kita lihat dalam zaman masa ada perbualan di antara sahabat Nabi, la'alla Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Ini dua-dua sahabat sedang berbual di antara sama lain, meminta nasihat di antara sama lain. Dia tanya kepada Huzaifah. Ya Huzaifah, ni Sayyidina Umar. Ya Huzaifah, kamu dah lama berkawan dengan aku. Kamu dah lama berteman dengan aku. Kamu kenal aku. Aku nak tanya kepada kamu. Apa yang kamu nampak aku ini kamu tak suka? Kamu nasihatkan aku. Subhanallah. Tengok. Ini sahabat Nabi, dia tanya keburukan dia sendiri. Kita hari ni tunggu puji je. Betul. Tapi sahabat Nabi Sayyidina Umar kata, ya Huzaifah, kalau kau kawan aku, ceritakan keaiban aku. Ceritakan keburukan aku. Sayyidina Umar, Sayyidina Huzaifah pandang. Dia kata, ya Umar, takkan aku nak cakap pasal kamu kepada kamu yang mana kamu ini sentiasa bersama Nabi Muhammad SAW. Kamu sentiasa suhbah dengan Rasulullah SAW, lebih dekat daripada aku. Aku ni walaupun, ialah mana sahabat juga, tapi kamu lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi Sayyidina Umar kata, kalau kamu kawan aku, kamu cerita dengan aku. Apa keburukan yang ada pada aku? Apa keaiban yang ada pada aku? Apa kekurangan yang ada pada aku? Subhanallah. Jadi, ketika itu, Sayyidina Huzaifah kata, betul ke aku perlu cakap? Subhanallah. Tengok. Sifat sahabah yang ada pada sahabat Nabi SAW. Ini patutnya kita contohi. Hari ini kawan dengan kawan. Kawan buat benda yang baik. Kawan buat benda yang betul. Susah nak dapat puji. Susah nak dapat appreciate. Penghargaan. Tapi kalau buat salah, itu jam juga dia attack. Itu jam juga dia cakap. Ini masalah kita ini. Benda yang baik, susah kita nak kongsi sama. Tapi benda yang salah, kejap je. Dia attack orang ni, dia kutuk orang ni, dia cakap orang ni. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapannya? Dua jawapan. Dia kata, wahai Umar, kalau perlukan aku jawab, kamu ini
kalau berpakaian, pakaian ini sebab tu saya kata tadi, pembaziran tu bukan sekadar hanya makanan saja. Kamu pakai pakaian, maksudnya pagi lain, petang lain. Maksudnya bertukar pakaian. Ini zaman orang Arab. Dia punya pakaian tak tukar banyak kali. Kita bersalinan-salinan. Pagi lain, malam lain, kan? Jadi maksudnya ini sifat pada zamannya, sebab di sana cuaca dia panas, panas kering. Jadi panas kering dia tak keluar peluh. Panas lembap macam kita yang keluar peluh, tu yang kita tukar. Okey. Yang kedua, dia katakan sebab kamu ini bercampur. Kamu suka campur makanan. Jadi bila kita dengar macam itu, menunjukkan para sahabat dulu tidak makanannya. Cuma kalau ikutkan di sini, bukanlah maksudnya banyak kuah tu maksudnya memang kena cerai. Cerai mana? Cerai ni maknanya cair. Cair sangat kan? Tak, bukan. Maksudnya sekadar yang boleh dilebihkan sikit. Bukanlah maknanya kuahnya lebih sangat. Itu maksud dia. Bukannya kuah saja, lepas tu makanannya sikit. Tak. Maksudnya dalam riwayat ini maknanya nak katakan lebihkan kuah supaya agak nampaklah ada kuah. Kan kadang-kadang kita bagi isi kuah tak banyak pula. Contohnya macam itulah. Tapi yang saya nak jelaskan tadi, dalam orang Arab kurang dia punya ada kuah-kuah ni, ada lauk-lauk ni. Bukan, ada kuah-kuah ni kurang. Orang Melayu je yang banyak kuah. Nak ceritanya Ustaz, dalam kita makan tu Ustaz, ingat dalam kepala kita tu ada jiran. Ustaz ya, maknanya dalam kita masak ni. Ya betul. Kalau tak silap saya, ini pun kerana orang yang masak. Kerana orang yang masak, kalau kita masak sikit, maka kita akan dapat yang ni saja. Tapi kalau kita lebihkan sikit, kita boleh kongsi dengan orang lain. Baik Ustaz. Ini dia dalam kita makan tu Ustaz. Sebenarnya Nabi SAW menyebutkan tak sempurna iman seorang tu Ustaz ya. Kalau dia dalam keadaan kenyang, bersandar, tapi ada lagi orang dalam keadaan kelaparan. Baik Ustaz, sahabat kita Baizura Mazlan nak tanya satu soalan ni. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz, bagaimana jika ada yang berkata biar lebih, jangan tak cukup? Terkadang seorang ibu nak hidangkan yang terbaik untuk anak-anak. Contohnya 3 orang anak semua di asrama. Bila balik sekali-sekala, pasti naluri seorang ibu nak masakkan lauk kegemaran masing-masing. Kalau sikit, takut tak cukup. Banyak pula bimbang membazir. Bagaimana tu Ustaz? Mohon perkongsian. Jazakallah khair. #biar tahu jangan keliru. Ini biasalah. Mak-mak kita ni kan luar biasa. Bila nak menghidangkan sesuatu kepada anak, nak yang istimewa. Tapi begitu Ustaz, kita dalam masa yang sama, kita nak mengelakkan pembaziran. Bagaimana tu Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Baizura Mazlan. Ini cerita seorang ibu ni. Ini apa kata luahan hati ibu. Saya memang ada Da'i. Memang kita, bagi saya lah, benda-benda macam luahan-luahan ni perlu ada. Luahan-luahan ni luahan seorang ayah. Ini hari ayah, tak susah nak dengar. Kan? Seorang ayah cerita. Bawalah ayah tadi menceritakan pengalaman dia seorang ayah. Supaya anak dengar ayah tu apa perasaan dia. Ini ibu je. Luahan seorang ibu. Apa? Luahan seorang anak murid. Cikgu kena dengarlah anak murid punya ni. Luahan seorang cleaner. Bila kita dengar cleaner punya cerita. Cleaner ni orang lalu maknanya buat dia tu. Itu luahan-luahan tu memang ada zaman Nabi SAW. Nabi memang suka dengar sahabat-sahabatnya bercakap tentang apa yang mereka rasa. Dan Nabi tak terus kata, engkau diam. Bahkan Nabi dengar. Sebab itu kalau kita lihat, ketika mana Rasulullah SAW didatangi oleh ramai orang, ya Rasulullah, ada unta mengganas. Ada unta mengganas. Nabi kata, unta mengganas kat mana? Unta mengganas kat balik kandang ni. Lepas tu Rasulullah, yang bercakap tu tuan dia. Kan Rasulullah kata, buka kandang. Kata, ya Rasulullah, kalau kamu kena tendang, aku Rasulullah, buka. Kan maknanya kat sini Nabi nak dengar luahan hatta binatang. Hatta binatang meluahkan kepada Nabi SAW. Jadi di sini seorang ibu meluahkan. Jadi bagi saya, kita semua ada ibu. Bila saya dapat soalan ni, saya tengok sebenarnya soalan ini
lebih kepada hati ibu. Hati ibu memang macam tu. Kita orang Melayu kalau tak cerita tanggang apa? Tanggang. Si tanggang ke? Ya Ustaz. Si tanggang yang maknya bawakan makanan kan, si tanggang kan yang dekat atas. Jadi maknanya dia tahu anak dia sedang nak berlabuh kan. Itu tak nama mak tu. Makna mak dia memang sifat macam itu. Ibu memang sifat dia macam tu. Dia dengan anak dia ni, sampai saya belajarlah. Hatta seorang ibu, seorang isteri, dulunya dia rapat dengan suami. Dia rapat dengan suami. Tapi bila ada anak, suami tu kira macam dah kurang-kurang. Minta maaf ya. Ini memang naluri seorang suami lah. Dia tahu. Bila isteri dia dah ada anak, kadang-kadang diri dia tu dah tak macam dulu. Macam mula-mula dia jadi suami. Kan? Jadi sebab tu anak ni lain. Anak ni mak memang lebih tadi cakap apa? Anaknya semua sekolah asrama ni balik memang itu jom semua nak siapkan, semua nak kan. Ini seorang ibu. Jadi ibu pun kena ukur jugalah. Anak yang suka makan banyak, kita letaklah lebih sikit makanan tu. Ni kan maknanya jangan langsung tak ada. Sebab kita tahu anak punya seronok nak balik rumah ni. Dekat asrama memang kena ikut tertib je. Ini makan pun kan, makan mak siapkan. Ini my favourite. Ini Alung punya favourite. Ini Angah punya favourite. Ini Alang punya. Jadi tak apa, tak ada masalah. Boleh. Cuma ukurlah. Orang Melayu kata ukur baju di badan sendiri. Baik Ustaz. Tapi saya yakinlah Ustaz, sebab ibu-ibu ni dia ada satu naluri yang mana bila dia masak tu cukup Ustaz. Jarang kita dengar bila buka puasa ni dia tiba tak cukup lauk. Kebiasaannya cukup. Ya, betul. Kalau makanan itu tak berapa banyak pun masih mencukupi untuk semua adik-beradik Ustaz. Baik, saya ada satu soalan saya. Yang mana kalau kita melihatkan sampah menjelang Ramadan ini, satu hari kita sebutkan 3,000 sampah tan sehari dibuang sepanjang Ramadan Ustaz. Satu hari. Dan bila kita sebut 3,000 tan ni Ustaz, dalam satu tan ni kita boleh sebut mungkin lebih daripada 1,000 orang boleh menjamah makanan tersebut, dan 3 juta orang boleh menjamah makanan kalau kita sebutkan 3,000 tan Ustaz. Jadi dalam isu perkara ini Ustaz, apakah kesedaran yang boleh kita bawa kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama, bukan kita tak nak buang sampah, tapi kita nak mengurangkan sampah kita ini supaya apa? Mungkin daripada lebihan makanan tersebut kita boleh berikan kepada orang lain. Baik Ustaz, kita nak bicarakan selepas ini. Kita dah berada di akhir siaran untuk TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton jangan ke mana-mana, kita kembali semula dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih atas kesetiaan anda semua bersama dengan kami. Hari ini kita bincangkan satu topik yang cukup menarik saya. Hari ini kita bincang berkaitan dengan berbuka di antara membazir, berlebihan dan kedekut. Anda pilih yang mana satu? Okey, baik. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Baik Ustaz, kita terkejut Ustaz ya, bila kita melihat di akhbar ada menyatakan bahawa satu hari 3,000 tan Ustaz sampah yang dihasilkan oleh kita, tak tahu dari mana, mungkin makanan ataupun sebagainya, yang menyebabkan penuhnya sampah ini sehingga dikatakan kalaulah dikumpulkan sepanjang bulan Ramadan ini akan menghasilkan ketinggian sampah itu melebihi 3 kali KLCC Ustaz. Wow,
Ini satu benda yang mengejutkan kita. Baik Ustaz, saya teringat ketika saya pergi, Ustaz dulu di Mesir Ustaz kita teringat ada satu kaunter, yang mana kaunter ini adalah kaunter untuk menyediakan roti second hand. Roti second hand Ustaz, yang mana roti ini mungkin lebihan daripada yang dimakan oleh orang ramai dan dikumpulkan dalam satu tempat, dan akhirnya roti tersebut diguna semula untuk diberikan kepada orang miskin. Mungkin ada satu saranan daripada Al-Fadhil Ustaz, bagaimana kita nak mengatasi masalah ini supaya tidak berlaku 3 tan lagi Ustaz. Mungkin daripada 3 tan jadi 1 tan saja. Pandangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. TV lain baik. Tadi permulaan kita telah berbincang di TV3 tadi, dan sebenarnya kalau ikutkanlah topik dalam kitab, topiknya membazir, berlebihan, berbuka, di dalam berbuka ni dan juga kedekut, ialah satu topik yang mungkin sebenarnya dalam kalau pengajian ilmu itu definisi, bagaimana dikatakan kriterianya, hukumnya, cara nak merawatnya, hukumnya. Tetapi hari ini kita dapat buat kupasan yang luas Dai. Saya pun sebenarnya hairan juga, mungkin ialah dalam perbincangan kita ni, dia kadang-kadang dalam bentuk bincang ni dia jadi lain daripada kita mengajar one way. Sebab kita walaupun ialah memang kita tak nampak orang tu, tapi sebenarnya semua orang tengok kita ni. Semua orang tengah dengar kita. Baik. Jawapan saya pertama. Mungkin ramai orang tak tak sangka jawapannya. Jawapan saya, orang Malaysia ni sebenarnya banyak yang kaya. Ramai yang kaya Ustaz Maksud kaya tu maksudnya kita ni sebenarnya ada. Kita bukan orang yang dalam kebuluran. Kita bukan orang yang sibuk dengan istilahnya ekonomi jatuh ataupun duit tak cukup. Ini tandanya banyak duit. Ini tandanya kalau kita kata hari ni cuba pergi restoran, tapi ni Ramadan kan. Pergi warung, pergi kedai mamak. Kedai mamak tu kita akan tengok punya ramai orang dekat dalam kedai mamak. Itu waktu pagi, waktu sarapan, waktu breakfast. Cuba cari waktu petang, berapa ramai orang kita akan makan. Okey, cuba tengok waktu malam, siapa tu lagi ramai. Ini khusus dekat kedai mamak. Makin malam makin belum ramai. Lagi kat Tom Yam. Belum dekat. Maknanya kita ni sebenarnya bukannya orang yang susah. Jadi kalau macam itu, maknanya kita ni lebih baik kita macam tadilah, ada satu inisiatif. Saya pun terfikir, bagaimana sepatutnya kerajaan kena fikirkan ada satu bahagian, ialah kalau ada alhamdulillah, benda itu supaya kita dapat menyelamatkan tu tadi. Kan? Oh ya Allah, saya sampai ke LCC punya longgokan kan. Itu dalam bulan Ramadan saja. Masya Allah, banyak tu. 3,000 tan. Jadi oleh sebab itu perlu difikirkan. Yang pertama, pihak individu. Sebab kita Islam ni, kita tak boleh hanya tuding jari satu pihak saja. Dia sebenarnya Islam ni cantik sebab dia ada musyawarah. Dalam keluarga, kalau boleh jangan kita berlebihan dalam berbelanja. Khususnya waktu berbuka. Okey, andai katalah perkara itu berlaku, kena ada satu pihak lagi memikirkan bagaimana untuk membantu makanan-makanan yang terbuang ni. Makanan-makanan terbuang. Mungkin kena fikirkanlah, kita bukan ahlinya. Tapi fikirkan macam mana kita nak dapatkan makanan-makanan yang tak terbaik. Okey, mungkin hotel-hotel jangan bagi buka semua. Jangan bagi buka semua hidangan-hidangan tu. Yeah. Mungkin apa yang tertentu saja boleh buka dulu. Dah habis baru buka. Maknanya kena hati-hati, kena jaga-jaga dia punya pekerja-pekerja. Jangan mudah sewenang-wenangnya buka semua. Lepas tu badan-badan macam contohnya tempat penyimpan. Mungkin kita akan ada setiap masyarakat macam penduduk mesti ada fikirkan, kita tak perlu fikir
minta sponsor. Maknanya sponsor untuk berbuka ni. Kita cakap je daripada pihak penduduk bawa. Kan, pihak penduduk bawa. Ini pun masalah juga. Bila penduduk bawa, betul tu penduduk bawa. Okey, jadi maknanya pihak penduduk bawa bagi. Jadi maksudnya kita dapat mengurangkan kos. Sebab semuanya memang minta. Kan, kita tengok semua minta. Okey, macam tahfiz apa memang penduduk yang sepatutnya bagi bantuan kepada mereka. Sepatutnya itu yang cantik. Sebenarnya kita hari ini kita banyak benda yang kita ini pun dipanggil pembaziran juga. Pembaziran masa. Kita tak gunakan masa macam yang tadi Da'i kata Quran pun susah nak baca kan. Tapi kita lebih banyak baca benda yang lain. Kita banyak buat. Maksudnya kita kena betul-betul hidup kita dalam bentuk penjagaan masa, penjagaan ilmu pun kita kena ada masa. Bila ilmu yang perlu, bila ilmu yang tak perlu. Lepas tu penjagaan keluarga, bila masa family mesti duduk dengan keluarga. Dia tak boleh semua orang tak ada dalam rumah. Dia mesti ada waktunya, semua mesti ada dalam rumah. Maksudnya kat sini ni semua mesti ada orang kata strategi. Strategi sama ada jangka panjang ataupun jangka pendek perlu dibuat. Daripada yang sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya. Baik Ustaz. Jadi kita lihat perkara ini tanggungjawab kita sebagai seorang jiran. Okay, Ustaz, yang mana mereka ni bila mana ada berlebihan lauk sebagainya, tulislah dalam grup, saya ada lebih lauk ni, ada siapa yang memerlukan tak, ataupun kita pun sendiri tahu siapa yang miskin di kawasan kita ni Ustaz, dan kita boleh bagi tahu. Sebab kawan saya dia kerja hotel Ustaz, dan dia bawa balik lauk-lauk yang berlebihan ni dan dia beri kepada jiran-jiran. Dan itu di antara inisiatif supaya kita tak nak supaya berlaku pembaziran. Baik Ustaz, lepas ni Ustaz, kita nak cerita sedikit Ustaz tentang berlebihan dalam ibadah. Tapi kita kembali selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan berbuka, membazir, berlebihan ataupun kerekut. Alright, dalam bulan Ramadan ini, bila kita sebut Ramadan Ustaz, ianya seolah-olah pesta ibadah. Namun begitu Ustaz, sebelum melihat tadi saya ada nak mengajukan soalan kepada Ustaz. Kadang-kadang ibadah pun boleh jadi berlebihan. Sebagai contohnya Ustaz, kadang-kadang ni saya sendirilah nak tanya Ustaz kan. Kadang-kadang bila kita sebut solat tarawih ni di malam hari pada awalnya meriah, dan sehingga kalau kita lihat makin lama makin semangatnya tu semakin luntur. Ini adalah kerana Ustaz, bila kita melihatkan tarawih ni kadang-kadang masanya begitu panjang. Daripada selepas isyak sehingga habis tu mungkin hampir pukul 11 dengan macam-macam program yang disusun atur oleh pihak masjid. Jadi kita tak salahkan pihak masjid kerana mereka nak mengimarahkan masjid. Namun begitu Ustaz, kalau kita melihat esok nak kerja ni, esok nak kerja. Tapi alhamdulillah sekarang Ustaz, mungkin hikmah PKP ini yang mana pihak JAIS telah menetapkan bahawa mereka perlu habis sehingga pukul 10 sahaja. Dan sebab mereka perlu membersihkan masjid selepas itu. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sikit bagaimana yang disebutkan berlebihan dalam kita ini beribadah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang berlebihan tadi, sebagaimana yang saya sebutkan oleh pada awal tadi, iaitu Syekh Ibnul Qayyum Al-Jauzi rahimahullah anhu menyatakan di dalam pembaziran itu terdapat juga dinamakan pembaziran tubuh badan, iaitu kita membazir dalam ibadah yang bukan sepatutnya. Maksudnya patutnya kita banyakkan, pertama kita jaga ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib perlu kita utamakan.
Kemudian ibadah yang kedua iaitu ibadah sunat. Tetapi kita jangan melebihkan ibadah sunat lebih daripada ibadah wajib. Maksudnya kena yang penting kita jaga ialah wajib. Baik. Tadi dai sentuh tentang solat sunat tarawih sebab kita dalam Ramadan. Adakah perlu solat sunat tarawih itu dipanjangkan? Sebenarnya dia kena tengok konteks kepada kehidupan juga. Sebab tu Islam ni dia tidak memaksa. Bukan Islam tidak memaksa, maksudnya benda itu tadi yang saya sebut tadi tu. Kalau benda yang sunat dia tak berat. Sebenarnya tak ada masalah. Kalau kita yalah yang penting macam contohnya dia utamakan. Contohnya solat sunat tarawih. Diutamakan 20 rakaat daripada 8 rakaat. Itu memang terang-terang itu adalah daripada zaman Sayyidina Umar bin Khattab telah dijadikan satu sistem tarawih itu dibuat 20 rakaat. Dan itu adalah pelepasan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan setelah wafatku maka ambillah sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maknanya kenalah kita utamakan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan solat tarawih di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram 20-20. Baik. Tetapi kita hari ini kita kena lihat juga selepas itu. Maksudnya kalau kita panjang-panjang orang nak kerja. Kita hari ini kita konsep kita kerja. Jadi bila kerja kena lihat juga adakah, tapi sebenarnya kalau saya tengoklah sebenarnya sembahyang tarawih ni tak pun panjang sangat. Tetapi kadang-kadang bila dia jadi contohnya protokol masjid, nak berucap lagi, nak bercakap lagi apa ni, AJK ke apa, jadi benda tu terjadi panjang. Sedangkan orang lain ni dia hanya nak sembahyang tarawih tu. Nak sembahyang tarawih tu. Jadi sebabkan tu dia akan jadi terpanjang. Dan yang keduanya tengoklah juga suasana. Okay, kalau contohnya masjid kata, okey pukul 10 habis. Saya rasa pukul 10 ke 10.30 ke, sebenarnya kalau ikutkan kita lah kat rumah pun 10.30 ni masih tengok TV kot. Ataupun kalau ia pun mungkin waktu kerja ni, waktu nak hantar anak sekolah, ada juga yang tidur pukul 9.30 dah tidur. Kan? Jadi benda tu sebenarnya dia fleksibel. Jangan terlalu panjang sangat. Sampai pukul 12 tak habis, pukul 11.30 tak habis. Jadi benda-benda itu, jadi dia boleh juga termasuk di antara berlebihan tanpa kita tak perasan sebenarnya kita telah mengecilkan hati salah seorang daripada penduduk dekat kawasan kita. Maka oleh sebab itu kita tengok. Kalau boleh buat bancian pun bancilah. Kita kita letak macam ini. Hari kerja kita habis dalam pukul 10 suku habis. Tapi hari yang tak kerja kita lebihkan sikit, pukul 11. Macam itu. Itu mungkin mungkin itu lebih ausak, lebih luas lagi. Saya melihat Ustaz, saya pergi ke pondok Ustaz Kazim Ilyas Ustaz, yang mana mereka ni Ustaz buat sebahagian daripada tarawih itu, dan mereka tidur awal dan mereka bangun semula pukul 4 pagi untuk menyambung tarawih tersebut dan diteruskan dengan solat qiyamul lail. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita lihat saya, daripada sudut kepentingan kita perlu mendahulukan yang wajib, kemudian sunat dan yang berikut-berikutnya. Baik Ustaz, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook. Assalamualaikum dan selamat berpuasa Ustaz, Dai dan semua kru. Tanyalah Ustaz, bersama dengan Ana Karnina. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah mengikut sunnah Rasulullah SAW makan hanya sekadar kenyang agar tidak membazir dan tidak pula ada sifat kedekut supaya dapat melakukan ibadah-ibadah dengan khusyuk? Yang kedua, adakah perlu membetulkan niat bulan Ramadan bukan untuk dijadikan pesta makanan hingga berlakunya pembaziran? Jadi bagaimana Ustaz kita nak biarlah bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai satu bulan yang kita boleh mengikut sunnah dengan baik Ustaz. Especially dalam kita tak nak membazir, kita tak nak kedekut dan kita tak nak berlebihan Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Terima kasih Puan Anna Karnina bertanya mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan hanya sekadar kenyang. Kami kami orang Muslim yang makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Itu hadisnya kan. Baik. Pertama, makan semasa lapar. Makan semasa lapar ni dia betul-betul nak makan. Tapi makan yang belum lagi, dia akan jadi macam makan pun sebab belum masanya lagi. Tapi bila masanya, dia makan betul. Jadi itu yang dimaksudkan makan semasa lapar. Berhenti sebelum kenyang, maksud kat sini jangan sampai dah terbelahak. Orang kata terbelahak. Sampai orang kata dah orang kata penuh sangat. Sebab tu berlaku benda ni. Pada seorang pada satu tempat belajar dengan seorang gurunya, dia tanya tentang, wahai guru, tempat ni selalu orang bagi makan, tapi kamu kata ajar kami dalam buku Ihya Ulumuddin, makan kena berpada-pada, sedikit 1/3 makan, 1/3 minum, macam itulah, 1/3 rehat. Maknanya bila sebut begitu, jadi maka bagaimana? Lepas tu ulama tadi kata, boleh, tak ada masalah. Orang dah bagi, kita nak buat macam mana kan? Tapi kata cuba jadikan apa yang kamu makan tadi, kamu gantikan dengan ibadah kamu. Maksud sebanyak mana kamu makan, ibadah kamu pun banyak macam tu. Jadi itu yang dikatakan begitu. Tapi kat sini, kalau kita terlalu kenyang, jadi membazir. Kan? Jadi kita sebab itu kita tidak membazir, supaya jangan kita makan banyak, tetapi kita pun sediakan makanan ala kadar, maknanya mengikut sekadar apa yang kita inginkan. Dan kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba makan. Jadi kalau boleh jangan terlalu fikir makan dahulu sebelum ibadah. Maksudnya kat sini tadi kata, adakah perlu membetulkan niat bulan Ramadan bukan untuk jadikan pesta makanan? Memang betul pun. Sebab tu kita sebagai hamba Allah SWT, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah orang yang diperintahkan untuk menunaikan solat, menunaikan ibadah Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, siangnya berpuasa, malamnya ibadah. Maksud kat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, topik makan tu sebenarnya bukan topik besar. Topik makan tu sebenarnya sahur, hendaklah kamu bersahur, kerana sahur itu ada barakah, keberkatan. Ini pun Allahumma paksa. Bukan senang nak bangun sahur. Kan? Kejutkan anak. Bangun sahur. Jangan biarkan. Jangan senang cakap anak, tak apalah dia dah. Ajar dia supaya sahur. Sebab sahur tu keberkatan. Keberkatan dia, keberkatan waktu tu. Waktu yang hening tu, semata-mata untuk makan. Subhanallah. Bulan puasa makan kerana Allah, meninggalkan makan kerana Allah. Makan kerana Allah maksudnya sahur. Sedangkan waktu sahur ni bukan waktu makan. Tapi kenapa Allah suruh bangun untuk kita makan? Maknanya ada keberkatan di situ. Dengan sahur tadi makan ada berkat. Dan yang kedua, waktu tu sebenarnya nak didik kita jangan hanya makan. Jangan sahur lepas tu tidur. Tapi sebelum sahur solat bangun malam. Ataupun lepas sahur solat sunat 2 rakaat. Kan kalau kita dah terbabas sikit, tertidur, lepas tu subuh. Jadi maknanya kat situ ada keberkatan. Tinggalkan makan kerana Allah. Kita puasa. Padahal kita boleh makan. Sekarang kalau orang letak boleh. Tapi tak boleh. Kerana Allah kita tinggalkan makan. Jadi oleh sebab itu, betul lah apa dikatakan, memperbetulkan niat. Memang betul pun. Sebab tu kita memang susun diri kita untuk ibadah kepada Allah SWT di bulan Ramadan. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit kesimpulan yang boleh Ustaz berikan dalam topik kita pada hari ini, supaya kita tidak lagi membazir, kita tidak lagi berlebihan dan jangan juga kedekut. Silakan Ustaz. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Baik. Mengembalikan apa yang diajar oleh Islam melalui sunnah mutahharah, melalui kekasihnya juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang kita berbincang pada hari ini, iaitu membazir, berlebihan dan kedekut di dalam bulan Ramadan. Hendaklah kita cuba atasi, hendaklah kita cuba usaha untuk menjauhkannya, kerana benda ini tidak, orang Melayu kata, tidak benda takkan datang dengan bergolek. Kena usaha. Sebab itu kita, bila orang kata kenapa pula, sebab syurga itu mahal. Kalau syurga itu mahal, nilainya untuk dapatkan syurga juga mahal. Baik. Jadi perlu usaha bersama, bantu-membantu, tolong-menolong. Inilah cantiknya agama Islam yang ada di dunia hari ini, yang kita dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, mungkin sedikit doa ringkas daripada Al-Fatihah Ustaz. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'man kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna kathir, hajatuna kathir, hajatuna kathir. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, Engkau yang maha pemurah, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang menghantar kepada kami kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jiwa pengasih dan jiwa penyayang. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, di bulan Ramadan pada permulaan ini, ya Allah, campakkanlah dalam hati dan jiwa kami supaya menjadi orang yang pengasih dan penyayang sebagaimana kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan program seumpama ini, pengajian seumpama ini membersihkan hati dan jiwa nurani kami, ya Allah, supaya kami makin dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah asbab pengajian ilmu pada setiap pagi di dalam program Tanyalah Ustaz ini jadi sebab untuk ramainya hamba Allah SWT kembali kepadamu, ya Allah, mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, menuntut ilmu kerana-Mu, ya Allah. Jauhkanlah perbalahan di antara umat Islam, pergaduhan di antara umat Islam, persengketaan di antara umat Islam. Ya Allah, Kau naikkanlah mercu kekuatan umat Islam, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Kau berikanlah kebaikan, segala-gala kebaikan pada umat Islam, khususnya di negara Malaysia ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, angkatlah musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada di dunia hari ini, khususnya di negara Malaysia, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fatihah Ustaz, dan hari ini kita bincang pasal berbuka, dan esok kita akan bincang pasal kelebihan bersahur bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari sebagai moderator dan panel Ustaz Firdaus Subuhi. Terima kasih atas kesetiaan anda. Saya Da'i Aiman, mohon maaf atas selanjur kata, terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.